Betul. Tuan-tuan yang betul, terlebih dahulu saya mahu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Dari Jeli kerana mengaturkan persidangan khas Parlimen untuk perbahasan tentang penyertaan Malaysia dalam TPPA. Walaupun perjanjian ini tidak perlu mendapat kelulusan melalui Parlimen Malaysia, Yang Berhormat Jeli, Yang Berhormat Menteri telah membuat keputusan untuk mengadakan sidang khas pada hari ini dan esok seperti mana yang dijanjikan pada tahun lepas, supaya rakyat boleh diberikan peluang untuk mendengar pandangan dan juga kritikan terhadap TPPA daripada perspektif yang berlainan, sama ada di sebelah pihak pembangkang ataupun di sebelah pihak Barisan Nasional. Pada masa yang sama, saya juga mengalu-alukan langkah yang diambil oleh Yang Berhormat Menteri dan Kementerian beliau untuk menganjurkan sesi taklimat terperinci kepada semua ahli parlimen dalam sesi yang sama untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut tentang butiran TPPA, terutamanya yang berkenaan dengan isu hangat seperti harga ubat, harta intelek dan perolehan kerajaan. Walaupun bukan semua jawapan dan penjelasan yang diberikan oleh pihak kementerian diterima oleh ahli parlimen yang menghadiri sesi ini, saya berpandangan bahawa langkah seperti ini patut diekori oleh menteri dan kementerian yang lain, terutamanya apabila dasar yang berimpak besar dibentangkan. Dan tentulah dalam aspek kepakaran, saya rasa beliau harus dipuji kerana memang dapat menguasai semua. Cumapun hujah-hujah mungkin berlainan, tapi dari segi kepakaran beliau memang menguasai intricacies of this TPPA. Bukan mudah. Dan saya rasa saya tidak bercakap, I do not exaggerate if I say that you are actually a one-man show lah dalam aspek TPPA ini. Kerana nampaknya hanya Yang Berhormat Menteri saja yang tahu. Yang lain-lain tak tahu. Dan itulah yang kita bimbangkan. Yang Berhormat Menteri, Tuan Yang betul, itu yang kita bimbangkan. Sekiranya Tok Pa tak ada, apa akan berlaku? Dan kalau hanya bergantung kepada Tok Pa satu orang, kalau kita lihat dari aspek, saya bukan cakap ahli-ahli parlimen, saya cakap dari pihak Kementerian MITI, kita hanya lihat Tok Pa saja. Dan kalau menteri hanya tahu, yang lain-lain tak tahu, yang menjadi decision maker dengan izin, saya rasa ini adalah sesuatu keadaan yang amat membimbangkan. Kerana sekiranya Tok Pa tak ada, apakah jaminan bahawa semua janji-janji ini akan ditunaikan? Kita boleh percaya sama Tok Pa, tapi bolehkah kita percaya tentang menteri-menteri lain? Nah, ini yang dibimbangkan. Kerana dari segi dasar-dasar, yang telah dijalankan. Mencelah sikit. Saya habis dulu. Kerana dari segi dasar-dasar yang dibincangkan, satu orang tak boleh tentukan segala-galanya. Ia bergantung kepada keputusan kerajaan. Dan inilah saya rasa bahayanya. Tapi walau macam mana pun, dari segi peribadi, dari segi usaha untuk kembali kepada rakyat, supaya dapat pandangan dan keputusan daripada wakil rakyat tentang TPPA, saya rasa saya mengalu-alukan. Kita harus berikan kepujian bila harus diberikan kepujian. Boleh dan saya itulah saya sikit hendak memuji. Boleh sikit pendek saja. Pendek berkaitan dengan apa lagi. Nanti saya berkaitan dengan apa yang cakap tadi. Nanti dalam topik lain. Saya duduklah. Nanti saya akan bagi, bukan sekarang. Nanti lari pada topik. Pendek saja nak tanya. Sebabnya, mana itu train of thought sudah lari. Sebab bagi settle Tok Pa. Kita berikan kepujian tentang kepakaran. Yang kedua, kerelaan untuk mengadakan sesi seperti ini. Dan saya harap ini boleh menjadi satu amalan yang lumrah, yang lazim. Dan mungkin kita boleh ikuti dengan Dewan Persidangan Khas untuk Kedah, supaya undi tak percaya dapat dilaksanakan untuk menentukan siapa sepatutnya jadi Menteri Besar Kedah.
Okey. Janganlah hanya katakan Bagan lagi topik. Bagan, sini sebut- saja. Biar Bagan. wakil rakyat Kedah Bagan lagi putuskan topik. siapa jadi Menteri Besar Ini Kedah. TPPA. Bukanlah Bagilah diputuskan sikit. Ini oleh debat TPPA. bulu balang UMNO tertentu saja. Bagan. Tapi Boleh. oleh wakil rakyat Bagan, yang saya nak telah tanya sikit. dipilih. Nak Sikit jelas je nak sikit. tanya. Penjelasan. Boleh. Sikit. Salah satu boleh dapat salah satu Saya saja. saya Pilih saya salah dulu. satu. Kau tinggi dulu. Saya nak tanya, Bagan tadi sebut masa pergi taklimat tadi. Masa bagi taklimat senyap. Bagi taklimat masa meeting bagus, tapi saya nak tanya, Bagan masuk tak masa workshop bengkel? Masa plenary ya, Tok Pa jawab, tapi masuk tak masa kita berbengkel selama pagi dapat masa petang? Jadi jawapan-jawapan tu diberi bukan oleh Tok Pa, diberi oleh pegawai-pegawai yang mereka amat detail. Malah kita memberi ucapan tanya pada mereka sebab mereka tahu apa disebut. Jadi kalau tuduhan itu seolah menterian semua tak tahu, saya ingat Bagan, saya ingat elok ditarik balik. That is a very misleading punya information. Yang Kota Tinggi belum jadi menteri, tak faham lah. Tak Sekali. faham Tak, macam soalan mana saya, sebuah duduk. Saya tak mahu bagi masuk lagi. tak dalam bengkel? Tak faham macam mana sebuah kerajaan beroperasi. Bagan Kita cakap mengelirukan. bergantung kepada Faham pegawai. mengelirukan tak? Dia tak rakyat. tahu. Dia Tapi salah cakap. akhirnya keputusan dibuat oleh menteri. Saya tahu kerana saya juga seorang pemimpin kerajaan negeri. Takkan kita benarkan pegawai buat keputusan. Kita dapat nasihat daripada mereka yang buat keputusan menteri. Itulah sebabnya saya sebut di sini, saya memuji kepakaran Tok Pa. Sungguh pun kita tak bersetuju. Tapi Tapi kementeri- sekurang-kurangnya bila dia cakap ada otaknya. Tak, kementerian yang We disupport oleh break pegawai-pegawai yang power. fasa, Yang yang lain mahir, saya tak yang mahu tahu. ambil Jangan beli. fikir Kalau kementerian betul, hanya saya satu nak orang teruskan. macam Dim Guat pakai satu Dalam orang membuat saja. keputusan untuk menyokong ataupun menolak mana-mana dasar kerajaan, kita sebagai ahli parlimen patut menilai dasar itu secara objektif dan rasional. Kita tidak sepatutnya menolak mana-mana dasar atas sebab ia tidak munasabah ataupun tidak berasas. Sebagai satu contoh, kita tidak sepatutnya menolak TPPA oleh kerana kebimbangan bahawa negara kita akan didominasi oleh Amerika Syarikat. Pada hakikatnya, apa yang diperlukan ialah untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan negara kita dengan semua negara dagangan utama kita. Ada setengah daripada negara ini yang terlibat dalam TPPA termasuk Singapura nombor 1 dari segi pasaran ekspor, Amerika Syarikat nombor 3, Jepun nombor 4 dan Australia nombor 9. Ada setengah negara yang tidak terlibat dalam TPPA seperti China nombor 2 dan India nombor 7. Tetapi termasuk dalam perbincangan RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Datuk Yang Dipertua, kita juga tidak patut mengeluarkan kenyataan bahawa ada pihak yang sokong atau tolak TPPA atas kepentingan satu kaum atau satu puak saja. Inilah tuduhan yang tidak berasas dan bersifat fitnah jahat yang patut ditolak sama sekali. Apa yang diperlukan sekarang ialah penilaian secara objektif tentang kos dan faedah penyertaan Malaysia dalam TPPA, RCEP dan Perjanjian Perdagangan Bebas ataupun FTA yang sedang dirundingkan dengan Malaysia. Dalam konteks sebegini, saya hendak membangkitkan beberapa isu penting mengenai TPPA yang belum ditangani dengan sewajarnya oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Isu pertama yang saya bangkitkan ialah impak TPPA terhadap IKS ataupun Small and Medium Enterprises. Walaupun analisa kos faedah yang dijalankan oleh Pricewaterhouse menunjukkan potensi kesan positif kepada sektor SME akibat daripada pembukaan pasaran baru, kemungkinan besar kesan positif ini akan dinikmati oleh SME yang sudah berorientasikan mengekspor barangan keluaran mereka. Untuk SME yang lebih kecil, kebanyakan daripada mereka tidak akan menikmati potensi kesan positif daripada TPPA, tetapi kemungkinan besar akan mengalami kemerosotan perniagaan akibat daripada persaingan luar yang lebih besar. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Penang Institute, syarikat kecil di Malaysia yang secara umumnya adalah lebih kecil, mempunyai leverage yang lebih rendah, diberikan nilai yang lebih rendah di pasaran saham untuk mereka yang disenaraikan dalam pasaran saham.
dan terlibat dalam industri yang boleh dikatakan kurang berkeuntungan. Boleh dikatakan bahawa syarikat-syarikat SME kecil ini kemungkinan besar kurang dapat bersaing serta mendapat manfaat daripada TPPA berbanding dengan JLC dan juga syarikat bukan JLC yang lebih besar. Ya, Yang Mohd Menurut mereka Bagan sikit. Bagan. Okey. Terima kasih Datuk Tuan. Terima kasih Bagan. Saya dengar dengan teliti perbahasan Bagan tadi. Kalau TPPA dijalankan, besar kemungkinan ada setengah-setengah SME yang dapat atau syarikat yang besar yang dapat. Tetapi SME yang kecil-kecil dikatakan tidak dapat. Saya nak tanya pada Bagan, adakah Bagan ingat kerajaan yang prihatin ini akan membiarkan SME yang kecil ini tidak dapat keuntungan? Malah tentulah kerajaan akan berusaha supaya SME yang kecil ini diberikan dorongan, bantuan dan support untuk mendapat juga kejayaan. Apa pendapat Bagan? Saya berikan jawapan daripada Presiden Persatuan IKS Malaysia, Encik Michael Kang, yang menyatakan bahawa 30% daripada 195,000 perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia akan hilang selepas TPPA dilaksanakan. Nah, setengah pihak pula sebut mungkin sampai 40% akan terjejas. Kebimbangan pengusaha IKS ini saya rasa adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang rendah. Terutama di kalangan mereka yang bukan merupakan pengeksport. Terutamanya ke Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Iaitu 4 pasaran yang akan dibuka akibat daripada perjanjian TPPA. Kerajaan tidak boleh menafikan bahawa masih terdapat dengan izin credibility gap di antara kerajaan dan SME yang kecil. Saya nak beri satu contoh. Sebelum GST diperkenalkan pada bulan April tahun lepas, kerajaan melalui Jabatan Custom memberi jaminan kepada SME dan peniaga-peniaga lain bahawa bayaran balik ataupun refund daripada GST yang dikutip oleh mereka akan dipulangkan dalam masa 2 minggu. Tapi sampai sekarang, ia tidak dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu yang dijanjikan. Kesan negatif dari segi sekatan tunai ataupun cash flow dapat dirasai lebih-lebih lagi oleh SME kecil yang tidak mempunyai simpanan tunai yang besar. Kerajaan wajib memberikan bantuan kepada SME yang akan mengalami kesan yang buruk akibat daripada TPPA. Ini isu penting pertama. Bantuan dari segi kewangan dan juga bantuan technical assistance mesti diberikan kepada SME kecil untuk membolehkan mereka menghadapi TPPA. Tapi buat masa sekarang tidak apa-apa dasar yang konkret dan kami ingin cadangkan kalau disusuli dengan satu tabung khas or the TPPA soft loan, tabung mudah TPPA dapat diumumkan oleh MITI ataupun mana-mana kementerian untuk membantu SME menghadapi cabaran persaingan akibat daripada pelaksanaan TPPA ini. Jikalau kerajaan tidak ada sebarang langkah-langkah mitigasi yang dirancang secara terperinci, khusus dan sistematik, bagaimana SME boleh mempercayai jaminan kerajaan bahawa TPPA ini akan membawa kesan positif kepada mereka. Isu kedua ialah ISDS. Walaupun pihak kementerian telah memberi jaminan bahawa teks TPPA akan menghadkan tindakan undang-undang remeh atau frivolous lawsuits dengan izin, tidak ada jaminan kukuh bahawa kes ISDS yang melibatkan kerajaan negeri tidak akan dibawa ke tribunal antarabangsa. Ada beberapa kes yang melibatkan kes-kes tersebut iaitu yang telah dibawa ke tribunal antarabangsa melalui ISDS yang termaktub dalam perjanjian NAFTA. Dan dengan izin, contoh yang pertama, chemical giant Dow AgroScience used NAFTA to force the province of Quebec after event 24-D, a pesticide that the Natural Resources Defence Council says has been linked to many studies to cancer and cell damage, to publicly acknowledge that the chemical does not pose an unacceptable risk to human wealth, a position that the government had previously held. Dan saya rasa ini semuanya menunjukkan bahawa bukan sahaja kerajaan persekutuan yang boleh dibawakan ke tribunal antarabangsa,
tetapi mungkin juga kerajaan negeri boleh diheret ke tribunal yang sama. Nah, ini sangat membimbangkan. Kerana dana dan kepakaran kerajaan negeri memang terhad berbanding dengan kerajaan persekutuan. Nah, sekiranya berlaku, bolehkah ia ditanggung sepenuhnya, indemnified dengan izin, sepenuhnya oleh pihak kerajaan persekutuan? Kes-kes di tribunal antarabangsa memakan kos yang tinggi. Dan juga tentulah kerana ia melibatkan peguam-peguam yang kebanyakan berpusat di Amerika Syarikat yang mempunyai kepakaran tentang perjanjian yang amat kompleks ini, saya rasa ia adalah sesuatu yang boleh mengancam kerajaan-kerajaan negeri. Sebagai satu contoh, kes yang melibatkan undang-undang terhadap pembungkusan kotak rokok di Australia, walaupun telah dimenangi oleh kerajaan Australia, memakan kos sebanyak Australia 50 juta Australian dollars. Nah, ini bukanlah satu jumlah yang kecil. Nah, saya rasa sukar tanggung oleh kebanyakan kerajaan-kerajaan negeri. Dan kalau kita lihat kes yang serupa di Malaysia, contohnya, bolehkah kerajaan persekutuan memberi jaminan kepada kerajaan negeri Pahang bahawa ia tidak akan diheret ke tribunal antarabangsa oleh Lainas sekiranya kerajaan negeri melalui Majlis Perbandaran Kuantan menghentikan lesen operasi Lainas di Gebeng akibat daripada pencemaran alam sekitar. Tambah lagi, jikalau kes seperti ini yang melibatkan kerajaan negeri di negeri Pulau Pinang, Selangor ataupun Kelantan, sekiranya mungkin kita tidak setuju dengan pembinaan loji reaktor nuklear. Nah, kalau ia menjadi satu perkara pertikaian, isu seperti ini, bolehkah kerajaan pusat memberi jaminan bahawa bantuan kewangan kepada kerajaan negeri tersebut untuk melawan kes ke tribunal antarabangsa? Isu ketiga adalah berkaitan dengan perolehan kerajaan dari segi ketulusan ataupun transparansi. Salah satu kebaikan TPPA yang telah diumumkan oleh pihak kementerian dan juga merupakan satu bab dalam perjanjian TPPA ialah ketulusan dan anti rasuah ataupun anti-corruption measures, terutama dalam perolehan kerajaan ataupun government procurement. Tapi pihak kerajaan Malaysia telah berjaya untuk meletakkan satu opt-out clause, satu carve-out dalam bab perolehan kerajaan di mana projek di bawah kerajaan, projek di bawah PPP, Public Private Partnership atau kerjasama awam swasta dikecualikan daripada persaingan terbuka. Ini bermakna bahawa kontrak perundingan terus ataupun direct negotiations di bawah PPP akan diteruskan selepas perjanjian TPPA dikuatkuasakan. Telah terbukti bahawa Public Private Partnership atau PPP di bawah Kerajaan Barisan Nasional telah digunakan untuk memberi keuntungan kepada kroni-kroni dan meningkatkan beban kepada rakyat jelata. Kontrak lumayan untuk membekalkan elektrik kepada TNB melalui IPP. Kontrak konsesi untuk membina dan menjalankan operasi tol lebuh raya yang kian tahun demi tahun menaikkan kadar tol. Kontrak membina dan beroperasi asrama di institusi pengajian tinggi awam yang mengenakan kos yang tinggi ke atas mahasiswa. Ini adalah sebahagian daripada PPP yang ditawarkan dengan kaedah yang tidak telus dan yang membawakan impak yang begitu negatif kepada ekonomi dan rakyat Malaysia. Kerajaan Persekutuan telah melepaskan peluang keemasan untuk menggunakan perjanjian TPPA sebagai proses memperbaiki sistem perolehan kerajaan dengan menghapuskan PPP. Ini adalah sebab utama kenapa kami di pihak pembangkang tidak boleh menyokong perjanjian TPPA ini kerana membelakangkan prinsip accountability dan ketulusan. Di samping itu, saya tertarik dengan kenyataan oleh pihak menteri bahawa kita boleh menarik diri tanpa sebarang kos. Tapi sekiranya ada syarikat-syarikat daripada Amerika Syarikat ataupun mereka yang tanda tangani TPPA ini, mereka melabur di Malaysia berdasarkan wujudnya TPPA. Adakah mereka tidak ada hak langsung untuk menuntut bayaran ganti rugi? Saya harap
Yang Berhormat Menteri boleh jelaskan perkara ini. Kerana sekiranya mereka melabur berdasarkan kita adalah signatory dengan izin kepada TPPA, saya percaya mereka boleh menuntut bayaran ganti rugi. Dan macam mana kita boleh menanggung beban ganti rugi yang begitu besar ini? Isu terakhir yang paling penting ialah harga ubat, harta intelek, alam sekitar dan hak buruh yang saya rasa akan dibangkitkan oleh rakan-rakan saya sebelah sini. Dan tapi saya nak sebut tentang harga ubat. Ia adalah satu isu kritikal. Satu isu kritikal yang menyebabkan parti DAP membuat keputusan bahawa kita amat bimbang. Rakyat akan terpaksa membayar harga yang tinggi untuk ubat-ubatan. Apakah janji bahawa TPPA akan memberikan perlindungan kepada mereka? Tentunya kuasa pelaksana seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri bahawa kita akan menggunakan kuasa penguatkuasaan secara bersama di kalangan semua negara-negara yang terlibat dalam TPPA. Tapi macam mana kita boleh memastikan ia berkepentingan awam? Di Amerika Syarikat pun, kerajaan Amerika Syarikat tak boleh berbuat apa-apa pada awalnya bila Turing Pharmaceuticals menaikkan harga ubat Daraprim daripada 13 US dollar 50 sen kepada 750 US dollar. Kenaikan 5,000%. Adakah keadaan sedemikian akan berlaku dekat Malaysia? Kalau Amerika Syarikat pun perkara seperti ini boleh berlaku. Dan saya percaya Yang Berhormat Menteri pun tahu ia menjadi satu skandal yang begitu besar. Macam mana Malaysia boleh memastikan bahawa kes-kes seperti ini tidak akan berjangkit ke Malaysia? Nak lagi? Ya, nak lagi. Ya, sila. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Bagan. Baik hati Bagan bagi kat Bagan saya lagi. Bagan sebelum ni. Saya mendengar dengan teliti tentang isu yang ditakutkan oleh Bagan kepada rakyat Malaysia. Tentang ubat naik ini, bukan sebab TPPA. Dah dijelaskan dalam usul tadi Menteri. Sebab perkara IPR dan ubat, perkara patent dan DE adalah tidak berubah. Tidak berubah. Dan tentang harga naik, banyak faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan harga naik. Kejadian yang naik, contohnya di tempat yang diberitahukan tu, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Jadi apa yang saya nak nyatakan, Bagan, saya nak tanya Bagan, kita TPPA belum buat lagi. Dan TPPA kita tidak mengubah tentang IPR ubat ini. Jadi kita tidak boleh menyalahkan TPPA. Dan kita tidak boleh kata bagaimana kerajaan nak meyakinkan perkara ini tak naik. Sudah tentu saya percaya kerajaan yang prihatin akan berusaha untuk mengekang kenaikan harga dan membantu rakyat yang miskin, membantu orang-orang yang sakit di Malaysia ini. Kita jangan menakut-nakutkan rakyat. Terima kasih Bagan. Saya rasa Yang Berhormat daripada Bagan Serai, dia tidak begitu bimbang kerana dia masih muda. Macam saya tua lah. So tentulah saya lebih bimbang kerana kita perlukan ubat dan kita harap ubat itu dengan harga munasabah. Dan saya rasa simpati sikit bagi orang-orang tua. Kerana itulah kebimbangan mereka. Dan kalau sekiranya kita boleh yakin pihak kerajaan BN, mengapakah apabila GST dilaksanakan terlepas, kerajaan memberikan jaminan harga barangan akan turun, ekonomi akan dipulihkan. Tapi apa yang berlaku ialah sebaliknya. Sehingga GST dianggap sebagai satu kecelakaan kepada ekonomi Malaysia. Sekiranya GST kita tak boleh percaya, takkan bila kita sebut tentang harga ubat, kita tak boleh dipersalahkan. Rakyat tak boleh dipersalahkan. Kalau kita sanksi, kita ragu tentang jaminan bahawa harga ubat akan terus terkawal dan dipastikan dia rendah. Ya, ini omong kosong yang kita tidak percaya. Hanya pendengar terakhir saja. Ya. Tuan Ketua. Saya tidak nafikan TPPA ada baiknya untuk negeri-negeri seperti Pulau Pinang dan Selangor. Tapi saya berdiri sebagai pemimpin DAP untuk semua rakyat Malaysia. Macam mana kita boleh yakin bahawa langkah-langkah perlindungan untuk rakyat Malaysia dapat dilaksanakan? Seperti yang kita tahu, GST adalah satu
penggelamannya amat pahit sekali untuk rakyat Malaysia. Memudaratkan ekonomi, menurunkan kos kehidupan rakyat, dan saya rasa kita tak mau ia berulang untuk TPPA. Betul, ada Topa sini. Tapi kalau Topa satu hari tak jadi menteri, jadi menteri besar Kelantan macam mana? Ini yang kita nak tahu. Kerana tidak ada sebarang jaminan di sini. Tidak ada sebarang jaminan di sini. Sila. Ya, Syarah Bagan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya cukup risau bila mendengar hujah daripada Bagan Serai. Tadi dikatakan oleh pihak menteri bahawa ahli parlimen Barisan Nasional semua dah faham dah. Dah dengar macam-macam taklimat penerangan. Tapi bila dengar hujah daripada Bagan Serai, harga ubat takkan naik kerana kerajaan akan campur tangan, SME takkan terjejas kerana kerajaan akan campur tangan. Ni kita cakap tentang soal persaingan bebas. Mana boleh kerajaan campur tangan? Kalau campur tangan, maka ianya akan melanggar syarat-syarat TPPA. Ni tujuan tak faham. Bukan kata faham. Inilah sebabnya kenapa sokong. Saya nak desak Ketua Backbenchers Club Barisan Nasional untuk benarkan semua ahli parlimen Barisan Nasional mengundi atas dasar conscience mereka dan bukan untuk ikut tour the party line. Bila ada arahan tour the party line menunjukkan bahawa ada perpecahan, ada perbezaan pandangan, biar undi ikut kefahaman dan biar undi secara sulit. Bagaimana pandangan Bagan? Saya memang setuju dengan yang berhormat daripada Shah Alam. Dan seperti yang disebut tadi, kerana isu-isu accountability dan ketulusan tidaklah diterapkan, sebaliknya dibelakangkan, kerana kebimbangan tentang masa depan SME, kerana kebimbangan bahawa SDS akan menghirit syarikat-syarikat ataupun kerajaan Malaysia dengan kos yang tinggi. Untuk menang kes pun dekat Australia, $50 Australia. Kalau melibatkan kerajaan negeri memang tak mampu. Ada isu tentang buruh, hak intelek, harta intelek alam sekitar. Dan akhirnya seperti yang saya sebut tadi, ubat. Itu satu fundamental, perkara asas. Sekiranya harga ubat naik masa depan, anda semua ahli parlimen akan tanggung dosa ini. So dengan ini, sebab ini yang saya bangkitkan, kami di pihak DAP dan pihak Pakatan Harapan menolak sebulat-bulatnya perjanjian TPPA. Sekian, terima kasih.